قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا استغفر الله العظيم استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد،
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, makalah kamu daripada yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah yang lain, iaitu surah Al-Baqarah ayat tadi 172. Ayat lain dalam surah Al-Baqarah 176 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makalah kamu daripada apa yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sadaqallahul Azim. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua, rakan taulan, sahabat handai, para penonton live online pada pagi ini dalam kuliah duha yang kita siarkan langsung pada pagi ini. Dan saya hormati, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Abdullah Ibn Zubair Kuala Lumpur, ataupun dikenal Masjid TUDM, termasuklah seluruh penjawatan kuasa, pengurusan masjid, dan yang dihormati ashabul fadilah, tuan-tuan imam, dan seterusnya dihormati kehadiran para jemaah, khasnya di kalangan para jemaah Masjid Abdul Az-Zubair dan kalangan jemaah di luar kalangan masjid kita, iaitu di kalangan rakan penonton di luar sana, yang jauh yang dekat. Alhamdulillah. Pertama-tama, kesempatan pagi yang berkat di pagi Ahad mingguan ini, pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jalla, kerana kita berada di hari yang berkat, di hari yang istimewa, di hari penuh kerahmatan, di hari yang penuh keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, di mana detik saat Ramadan, tuan-tuan, satu detik saat yang begitu berharga kepada kita untuk kita ambil kesempatan di sebaliknya. Moga-moga iman kita makin bertambah, amal kita makin meningkat, dan kita pula semakin diradai oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan daripada mara bahaya dan balak bencana. Itu di antara harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan tempat kita bermohon rintih malam, siang, pagi, petang, termasuk di saat bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Kepada rakan taulan yang telah mula masuk, khasnya dari kalangan rakan-rakan masjid ataupun jemaah Masjid Az-Zubair Al-Awam, saya ucapkan ahlan wa sahlan, dan saya ingin melihat di sini apakah clear ke tidak suara saya pada pagi ini, dan gambarnya sekali macam mana. Kalau clear, alhamdulillah. Kalau jelas, masya-Allah, ya, baguslah, kita boleh teruskan perbincangan kita. Mudah-mudahan tak ada gangguan lah, suara okey, clear, gambar okey, supaya tatapan penonton itu terus dapat kita raikan bersama. Yang bercakap pun sempurna, yang mendengar pun sempurna, insya-Allah. Baik, kalau buat catatan sikit boleh, ya, siapa yang dah menonton itu, walaupun baru 8 orang ke 10 orang lebih kurang ni, jelas tak jelas apa ni siaran kita pada pagi ni. Kalau jelas, tulislah jelas ataupun clear, saya dapat maklumat awal lah. Baik. Yang keduanya, kita berkuliah duha pada pagi ni. Mudah-mudahan kuliah duha ini dapat kita sampaikan satu tajuk yang penting, iaitulah mencari yang halal, satu tuntutan. Mencari yang halal, suatu tuntutan. Ini tajuk yang penting sangat-sangat ni, tuan-tuan, ya, sebab ini bukan tajuk asas dalam kehidupan beragama kita, dalam kehidupan iman kita. Sebab kalau tak ada kehalalan dalam soal hidup ini, kita bimbang, iman terjejas, ibadat terjejas, dan amal kita terjejas bukan terjejas daripada amal, ibadat, iman sekali. Ini kita bimbang kalau tidak ada kehalalan dalam proses kehidupan seharian kita, baik rezeki, baik harta, baik makan minum, baik perbuatan dan amalan sekalipun. Jadi kita bercakap benda yang saya fikir dekat dengan kita semua dalam kesempatan pada pagi yang penuh barakah ini, alhamdulillah. Yang keduanya, bila bercakap tentang isu halal dalam agama satu tuntutan, kita bercakap tentang kefarduan
kemestian. Orang mungkin bertanya, apakah halal itu kemestian? Farduan, ya. Memang halal satu kemestian dan satu kefarduan sekaligus dalam agama. Mesti dan fardu itu kena terima hakikatnya. Apa tidaknya kerana halal dan haram dalam Islam merupakan suatu kaedah yang jelas untuk kita letak hidup ini dalam keadaan diiradai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang halal Allah redha, yang haram Allah murka. Maka tak kala kita nak gabungkan halal haram dalil, tak boleh nak gabungkan bersama. Dua keadaan, dua situasi yang tak boleh bersatu. Dua elemen yang tak boleh bersama dalam satu jalan hidup, tak boleh. Kita bagi contoh mudahlah. Tak boleh seorang tu sembahyang, kemudian dia mencuri. Tak boleh dia puasa, tiba-tiba dia buat kerja maksiat seperti berzina, tak boleh lah. Walaupun mungkin itu yang berlaku masyarakat, tapi itu kenyataan kita nak kena siapkan ataupun settlekan. Ya, minta maaf, ada gangguan lain pada pagi ni. Saya harap tak ada gangguan dah selepas ini, kerana line saya ni jelas sepatutnya, kecuali kalau rumah saya ada sedikit masalah penggunaan, mungkin ya, saya tidak berapa selesa lah kalau line tak clear, tak jelas. Minta maaf Ustaz, ya, Ustaz Zamri, kalau ada gangguan lain. Dan sekarang saya rasa dah elok balik, dah kembali elok balik, insyaAllah. Baik, saya kira line dah mula clear balik, dan kalau line tak elok, saya terpaksa hentikanlah kuliah pada pagi ni, ya. Baik, insyaAllah, mudah-mudahan tak ada masalah. Line kita dah mula baik, ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan semua, maknanya dalam bahasa mudah tadi saya sebut tidak boleh bersatu bersama di antara halal dan haram, tak boleh. Kehalalan jelas dan keharaman jelas. Itu jelas dalam agama. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Itu jelas pada hadis pada Abdullah, daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang haram jelas, yang halal pun jelas, clear. Baik, tuan-tuan puan semua, tajuk kita pada pagi ini ialah tentang mencari yang halal, satu tuntutan. Mencari halal, satu tuntutan. Baik, pertama sekali saya nak muqaddimahkan begini. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, saya baca dari awal tadi, iaitu dalam ayat surah Al-Baqarah 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makalah kamu daripada rezeki yang baik, makanan yang baik. Tayyibat, mana benda yang elok, yang baik daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Jelas. Arahan Allah yang kedua, ayat yang dalam surah yang sama, Al-Baqarah 176. Al-Baqarah surah yang sama, tapi ayat kemudian 176, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maknanya, wahai orang beriman, makalah kamu daripada yang baik-baik rezeki yang telah diberi kepada kamu, dan bersyukur kepada Allah jika benar-benar kamu mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tuan-tuan, satu ayat pemanduan kepada kita. Ayat menjadi panduan kepada kita supaya apa? Supaya dalam hidup ini kehalalan dicari, kehalalan diraih, at-tayyibat diambil dan diusahakan. Membabitkan soal makan minum, soal pekerjaan, soal pendapatan kita. Jadi kehalalan Islam ini membabitkan soal makan minum, soal pekerjaan, dan soal pendapatan kita. Ini nak kena jelas dan clear. Kita tidak nak kita dalam suatu hidup ini kita pendapatan halal, tetapi makan minum pula haram, beli yang haram contohnya. Tak nak macam tu. Kita nak rezeki pendapatan kita dalam keadaan halal, punca pendapatan pun halal, kemudian makan minum pun halal. Gabungan ini menjadikan kita lebih selesa untuk kita tunaikan hak ibadat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati makin tenang, jiwa makin lapang, hidup makin berkat, jiwa makin
selesa, itu kenyataannya. Jadi kehalalan dalam konteks pekerjaan, pendapatan dan makan minum ini menjadikan semuanya dalam keadaan sempurna, lengkap dan clear. Kita kena banyak berdoa sebenarnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haram. Itu satu doa daripada Nabi SAW. Seulang balik, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Maksudnya, ya Allah, cukupkan aku di atas benda yang halal daripada yang haram. Haram aku tak nak. Cukupkan aku dengan nikmat halal. Rezeki, pendapatan, kerja, makan minum halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupkan aku, ya Allah, dengan punca halal daripada yang haram yang engkau tidak redai. Jadi kita dalam hidup tuan-tuan kena banyak berhenti jugalah sebenarnya pada Allah, supaya bila Allah berikan kita rezeki, ilmu yang cukup di dada, iman lengkap di hati, kita akan jadi manusia yang peka dengan situasi semasa kita, baik punca rezeki, harta benda, termasuklah makan minum kita. Tapi kalau kita hidup keadaan tak ada ilmu tadi, tak ada iman masuk di dada, kita mungkin terjebak dengan kejahatan. Kerja kita haram, makan minum kita haram. Akhirnya bila haram dah masuk darah daging kita, kita akan dapat banyak benda-benda yang menekan kita kemudian. Banyak menekan kita. Soal ibadat, soal doa, soal keluarga tertekan. Doa Allah tak terima dengan mudah. Ibadat kita susah nak buat. Keluarga kita mungkin bermasalah, moral akhlak anak-anak kita kacau, akhlak runtuh, budaya hidup mereka tak betul. Ini kesan daripada keharaman. Jadi benda macam tuan-tuan memang benda yang begitu penting kita nak caknakannya, supaya apa? Halal yang kita cari itu suatu keadaan boleh jadikan kita lebih ceria, lebih bahagia dalam kehidupan beragama kita seharian. Ibadat kita lengkap, makan lengkap, keluarga lengkap, dan segalanya lengkap dalam kacamata agama. Baik. Tuan-tuan nampak saya mukadimah tu agak slow sikit pada pagi ni supaya nak tarik perhatian. Supaya kita tak melangkau jauh pergi dan kesannya kita tak erti apa, tak tahu apa. Tak nak. Kita nak bawa satu perbincangan yang lebih melekat di jantung hati kita, di jiwa kita, dan kita boleh faham dalam minda kita, ini yang Islam perintah, ini Islam suruh, ini Islam larang, ini Islam tak suka, ini Allah minta, ini Allah larang, jelas. Ini Nabi perintah, Nabi larang. Yang halal haram jelas. Baik. Seterusnya, bila cakap mencari halal ini, satu tuan-tuan, makna usaha untuk mencari halal suatu tuntutan, suatu keperluan, suatu kemestian. Kita boleh serah pada keadaan. Kalau buat rezeki, apa-apa ajalah, yang penting boleh makan. Rezeki haram kau tak kisahlah, sebab apa, yang penting aku nak makan. Rezeki pada punca rasuah ke, menipu pelanggan dalam urusan perniagaan ke, aku tak kisah, sebab penting aku nak makan. Tak betul. Itu bukan tawakal namanya. Tawakal pada Allah, kita usaha cari pintu rezeki halal untuk jadi sumber makan minum kita dan keluarga, anak-anak contohnya. Usaha kena ada. Kalau dua pekerjaan yang kita hadapi terbuka ruang-ruangnya, yang A halal kerja tapi gaji kecil, yang B kerja haram tetapi gajinya agak lumayan, kita usaha. Tiba-tiba bertemu dengan dua keadaan. Satu yang belah kanan gajinya tak seberapa tapi halal, gaji sebelah kiri besar agak lumayan tapi kerja haram. Di mana pilihan kita? Usaha kita mesti berasas kepada agama. Aku akan ambil yang belah A walaupun gaji kecil tapi halal, Allah redha. Aku tak akan ambil pendapatan gaji kerja yang belah kiri yang haram, tak betul, kemudian walaupun gajinya besar. Usaha datang daripada nilai ilmu iman kita. Sebab itulah permulaan dalam kita nak menyusun hidup ini, dalam nak mengenali dosa, pahala, baik buruk, ilmu dan iman. Bermula ilmu dan iman. Bila ilmu kita ada, dia akan suluh jalan kita. Iman tadi akan selamat kita pada benda-benda yang tak elok. Tak adilah. Kita kadang-kadang pilihan kita kerana faktor seronok je. Kerja halal sikit gaji, kerja yang haram besar gaji, kita pilih besar sebab apa? Kita fikir tentang seronok. Nak makan minum, nak kaya raya cepat seumpamanya. Tapi sudah haram. Selama kita bertahan dalam benda yang haram, tuan-tuan, tak boleh bertahan lama.
Jiwa orang ini jadi susah, gundah, gulana, tak ada di sana ciri-ciri keamanan dalam hidup. Percayalah satu masa akan datang. Sebab haram tu masuk dalam kehidupan kita, dia tak akan cernakan suatu hidup yang baik dan bahagia. Makin masalah ada. Hati yang putih jadi hitam. Hati yang dah sihat jadi sakit. Hati yang bercahaya jadi hitam pekat. Jiwa yang lapang jadi tak tenang. Jiwa yang senang tak tenang, tak senang. Sebab keharaman dia akan bila masuk, dia akan merosakkan organ-organ di dalam kita, hati, jiwa, perasaan dan seumpamanya. Jadi saya harap bila kita bincang mencari yang halal satu tuntutan, kita kena letak suatu persepsi meyakinkan bahawa rezeki ni Allah yang milik, Allah yang punya. Sebab ada orang kadang-kadang, minta maaf saya nak bagi satu mukadimah awal ni supaya kita faham jelas tajuk kita ni. So ada orang kadang-kadang dia fikir begini dalam soal rezeki ni, apa yang ada aku cari, aku dapat, aku buat lah. Nak tunggu daripada tempoh lagi, itu silap pemikiran kita. Kalau kita bercakap dalam kerangka kita nak rezeki ini secara mudah begitu, tak kira apa halal haram aku nak, tak betul. Di mana kita dengan soal ilmu dan keimanan pada Allah, sedangkan kita kena faham Allah ini wa huwa khairur raziqin. Dalam surah dalam ayat 39 ya, Allah sebut dalam satu surah ya, wa huwa khairur raziqin. Dia ni, Allah ni merupakan sebaik-baik pemberi rezeki kepada kita. Surah Sad 39. Allah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Bila Allah sebut dia sebagai pemberi yang terbaik, maknanya Allah tidak akan cacat celakan kehidupan beragama kita dan atas asas harta yang kita nak capai, kita cari, kita usahakan. Allah tak akan usahakan kita. Sebab Allah tak tengok banyak kecil, besar kecil ataupun kuantiti, tapi Allah tengok kualiti kita punya kerja kita. Kerana Allah kata tidak, halal tidak punca pendapatan. Jadi tuan-tuan, kita kena ambil cara. Sebab dunia sekarang ini, minta maaf, orang boleh rebut macam-macam benda tanpa mengira batas hukum halal dan haram. Kerana nak kepada kekayaan segera, dia boleh menipu, dusta, berbohong dengan orang, diambil rasuah, terima rasuah, beri rasuah contohnya. Yang ambil masalah besar ni, ambil yang beri masalah, tapi yang menerima ni akhirnya dapat cash yang banyak, kaya lah bagi dia, berhartalah dia, tetapi hakikatnya dia tak kaya pun. Hati makin sempit, jiwa makin sakit, hidup makin tak berapa selesai, tak berapa tenang. Jadi benda macam ni tuan-tuan, minta maaf saya bercakap ini sebab kalau duha saya tajuknya mencari halal satu tuntutan. Boleh tak kalau ada siapa tuan-tuan depan saya ni yang boleh buat catatan sikit di ruang komen, tulis tajuk kalau duha pagi ini 84 ialah mencari yang halal satu tuntutan. Khasnya AJK Masjid Abdullah Az-Zubair ya, kalau boleh catatan ya, Ustaz Zamri dan rakan-rakan lain buat catatan supaya rakan kita yang dengar, penonton, kita dapat tahu ini tajuknya ialah mencari yang halal satu tuntutan baik. Jadi maknanya dalam kacamata agama, kita usaha, Allah akan berikan kita kejayaan di usaha tadi. Dan yakin percaya bila Allah sebut wa khairur raziqin, dia sebaik-baik pemberi rezeki, maknanya Allah SWT Tuhan yang terlalu hebat dalam soal agihan rezeki kepada manusia. Bila manusia yang halal, Allah akan beri yang halal. Tapi kalau nak haram, Allah beri juga. Terima kasih. Ya, terima kasih yang telah buat catatan saudara Muhammad Azri ya, Zainuddin. Baik. Jadi kalau kita nak yang haram pun terbuka luas. Allah bagi ruang juga, tetapi selamanya kita boleh bertahan jiwa kita, hati kita dalam keadaan kita cari rezeki yang haram, kerja haram baik. Baik. Jadi itu isu kita pertama. Yang kedua ni adalah bila sebut mencari halal ini bermakna kita bercakap tentang soal sumber pendapatan, jenis pekerjaan dan makan minum kita. Jenis pendapatan, pekerjaan kita dan makan minum kita. Ini berkait. Kita bermula dengan jenis pendapatan. Sah ke tidak dalam agama jenis kita dapat kita. Kemudian pekerjaan kita apa dia? Kerjaan kita dalam unsur kemaksiatan. Hari ini contohnya scammer ni. Scammer. Tipu orang memanjang. Hari-hari kerja menipu orang. Nak kelentur dia orang secara mudah.
dengan fonnya, dengan bercakap begitu halus, berbudi bahasa tapi tak erti bahasa, ya, menyebabkan usaha ini nampak macam satu kejayaan. So apa? Kutip di orang secara mudah, ribuan, satu hari mungkin puluhan ribu, dan komisen bagi orang skamer ni pun boleh tahan kot. Kalau tidak, tak kerja tu. Walaupun dapat sejuta sehari sekalipun, hatta dapat beratus ribu sekalipun, ataupun sebulan beratus ribu sekalipun, ini bukan kerja yang halal dalam syarak. Sehingga bila kita bertenang dengan kerja tadi, mungkin kita rasa tenanglah, dapat beli nasi, beli beras, beli air, beli sayur mayur, buat makan minum keluarga kita peribadi, dapat makan di kedai-kedai mewah, satu pinggan mungkin puluhan ringgit di restoran mewah. Tetapi setakat mana kita boleh ceria dengan situasi demikian? Boleh bertahan sampai ke mati? Tak. Mungkin bertahun, ya. Bila sampai satu masa kita akan rasa susah hati, penyesalan mendatang, dan jiwa kita tak akan tenang senang. Sebab apa? Yang duk masuk dalam kita punya rongga sendi tadi, budi haram, punca haram. Kita makan air sesudu, duit haram. Kita minum air sesudu, duit haram. Kita makan nasi sepinggan, duit haram. Kita makan kuih sepotong, haram. Dan masuk ke dalam ini, tak akan ada ketenangan. Kita akan bincang nanti insyaAllah. Tak akan ada ketenangan, kerahmatan, keselamatan, tidak akan ada. Bila sampai masa orang-orang ni tidak akan dapat rezeki yang dimurah Allah, bahkan makin hari makin mengacau. Rezeki ni Allah ambil by cash dengan cara mana sekalipun. Allah ambil dengan cara yang kita tak jangka, sebab bukan hak kamu, hak orang lain. Kamu ambil cara halal, tidak haram, tidak halal. Akhirnya Allah ambil lah. Baik. Jadi apa yang saya nak sebut ialah, tuan-tuan, semua usaha kita mesti cara yang halal. Seorang yang dapat dapatan yang kecil angkanya, tapi halal, Allah berkati punca rezekinya, kehidupannya, apa yang dihasilkan, termasuk infaknya kepada kebaikan. Dia ada anak, isteri, dia infak atas kekecilan, kecilnya harta tapi halal. Jangan bimbang, ada keberkatan, ada keberkatan menanti. Tak berkat sekarang, Allah berkatkan kemudian melalui anak-anak berjaya. Sebab apa? Anak-anak dimasuk ke dalam rongga harta yang halal, bukan haram. Air sesudu, nasi sepinggan, kuih sepotong, yang masuk dalam jiwa anak, dalam hati anak, benda halal. Walaupun ayah miskin, percayalah, anak itu akan terus sobor hatinya, jiwanya mekar, hidupnya berkat, dan keluarga tidak akan Allah berkati. Satu hari akan datang, boleh jadi kita tak tahu, keluarga yang nampak begitu sekali miskin ni, Allah kayakan melalui anak dia. Anak si yang miskin tadi menjadi anak yang berjaya, dia mengayakan balik keluarga yang mungkin miskin itu masa. Ini berkat. Dan itu kenyataan dalam sejarah manusia banyak, tuan-tuan. Saya dah tengok dengan mata kepala lah, dengar cerita pun tentang hal ini dah banyak sangat. Allah ganti kemudian dengan kejayaan-kejayaan. Kenapa? Keikhlasan dalam bekerja, rezeki yang tak banyak tapi halal, membesarkan anak sampai 6 orang. Gaji 1,000 saja sebulan, mungkin 800. Sebagai sekian-sekian kerja lah, tak sebutlah cerita, tapi gaji 14,000. Anak 6 orang. Tapi anaknya yang berjaya, semuanya berjaya belaka. Abang Lo sampai Kak Long, Kak Ngah, Ucu semua berjaya. Daripada mana rezeki? Allah punya. Allah berkati. Yang sikit Allah berkati makin banyak. Tapi kalau yang banyak tak berkat, Allah akan hilangkan. Dengan apa cara? Sakit, demam, terbakar, mungkin macam-macam. Kita kena bercakap macam ni. Jadi apa yang saya nak kaitkan ialah, kehalalan itu satu tuntutan dalam agama, dalam Islam. Ini berdasar kepada apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tadilah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, surah Al-Baqarah 172, termasuklah ayat daripada surah Al-Baqarah 176. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ada satu lagi ayat. Ayat ini pada surah apa ni? Surah Al-Mu'minun ayat 51. Surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah kata apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Allah perintahkan nabi-nabinya, rasul-rasul yang utusan Allah, supaya apa? Makan dari rezeki yang elok-elok, yang halal, yang betul, yang benar, tidak ada di sana keraguan. Kulu minat tayyibat. Wahai rasul-rasul, kata Tuhan, makalah kamu dapat rezeki yang halal, yang elok-elok. Dan kata Allah, wa'malu salihan, dan bekerja dengan penuh kesalahan. Buat amal dengan kesalahan. Carilah pekerjaan dengan suatu amal soleh berlaku. Yalah, walaupun
Nabi Daud kerja sebagai seorang tukang besi, kehalalannya ada. Maknanya ada nabi-nabi yang kerja sebagai ternak kambing tapi kehalalan ada. Orang kambing tidak mewah sangat daripada sudut hartanya, pendapatan, tapi Allah rezekikan kemewahan yang banyak menanti. Tuan-tuan, semua ini arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu satu. Dua. Yang ketiganya ialah bila sebut tentang kehalalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri cukup seronok dengan benda yang elok, yang baik ini. Ini kenyataan. Allah tak reda, tak suka, tak seronok dengan benda yang tidak elok ataupun tidak tayyib, haram dalam keadaan yang lain. Allah tak suka. Baik pendapatan, baik pekerjaan, baik hasil mahsul, makan minum. Bila sebut haram, Allah tak suka. Apa sifat Allah Azza wa Jalla? Dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah ni maha lengkap, maha elok, maha sempurna. Tayyib maknanya, tayyib ni tuan-tuan, lengkap, elok, sempurna, tayyib. Orang tanya kita, kaifahal? Tayyib maknanya sihat walafiat. Afiat, sihatnya kita, tak ada demam, tak ada sakit, contohnya, segar bugar, tayyib. Jadi kata Nabi, Allah itu sifatnya tayyibun, sihat, sempurna, lengkap, tak ada kecuaian, tak ada kekurangan. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tak terima sesuatu melainkan semuanya elok belaka. Tengok, kalau Allah sifatnya elok sempurna, tak ada kurangan, Allah nak terima pada kita semua elok. Tidak ada benda unsur haram, tak ada unsur penipuan, tak ada unsur kejahatan daripada harta dan pekerjaan seumpamanya. Di kita, sebab kita semasa kita akan sembah kepada Allah, kita akan sembahkan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kenyataannya. Sampai masa kita akan sembahkan pekerjaan kita kepada Allah untuk dinilai oleh Allah sendiri sebagai Tuhan Al-Khaliq, pencipta. Dia akan nilai satu-satu pekerjaan kamu, pendapatan kamu, termasuklah makan minum kamu. Lepas tu ada hadis Nabi yang cukup jelas dalam ini daripada Abi Bakrah Al-Aslami, daripada hadis Imam Muslim. Nabi bersabda, Imam Ahmad pun sebut hadis ini. Nabi sebut apa? La tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in. Tetaplah seorang manusia tidak berganjak daripada mahsyar. Kita tak akan berganjak daripada mahsyar daripada tempat kita duduk berdiri. Tak berganjak, tak bergerak ke mana, ke kanan tidak, kiri tidak. Wallahu alam lah. Teruk dahsyat tuan-tuan di hari mahsyar ni. Apalagi kepada orang tak beriman, lagi teruk. Orang beriman pun Allah uji. Sampai kata Nabi, hatta yus'ala 'an arba'in, sampai ditanya 4 perkara. Ada hadis sampai 5 perkara, ada hadis sampai 6, ada hadis-hadis. Tapi sampai hadis ni 4 perkara. Ada hadis sampai 5, tambah lagi 2, 6, ada. Kita ambil hadis ni, Nabi kata, sampailah ketikanya Allah tanya 4 perkara. Hatta yus'ala 'an arba'in. Hingga perhitungannya, kata Allah, berlaku antara kamu dan Tuhan dalam 4 perkara. Yang pertama, tentang umur, ke mana dihabiskan. Yang kedua, tentang harta benda. Dari mana puncanya, ke mana kamu belanjakannya. Punca macam mana, belanja macam mana. Ini harta. Ketiga, tentang waktu muda kita. Ke mana kita habiskan waktu muda kita. Keempat, ilmu kita. Belajar tidak, tak belajar kita. Apa ilmu kita belajar dan apa kita curah kepada masyarakat, bagi kita. Ilmu tu sampai kepada orang tidak, kita buat tidak, apa kita belajar. 4 soalan tuan-tuan, soalan bocor ni. Soalan macam soalan yang kalau kita renung fikir, saya duk renung jugalah secara mudah, saya renung. Saya kata Allah SWT sampai tahap bocorkan rahsia persoalan alam mahsyar tadi, 4 akan ditanya tadi satu-satu. Ini apa makna? Makna Allah nak selamatkan kita semua hambanya. Seolah Allah tidak redha hambanya masuk ke neraka. Seolah hambanya ini Allah tak suka nak ke neraka, tapi Allah nak redha, Allah nak beri kepada mereka peluang ke syurga, balik ke syurga. Itulah kalau kita renung hadis ini, memang hadis begitu bermotivasi tuan-tuan. Bercakap tentang soal umur, tentang usia, tentang makan minum harta benda kita, daripada mana punca, dihabiskan ke mana, tentang waktu muda kita, sihat ni bagi kita guna waktu sihat untuk tunduk dan patuh, ataupun main-main saja, santai-santai. Ataupun yang keempat, tentang ilmu kita. Belajar dah ilmu rata sekarang ni. Ilmu rata sangat. Dalam FB sampai 3-4 puluh live satu hari. Saya rasa macam live sekarang ni, hari Minggu ni, bukan seorang ni, saya ingat puluhan live. Kalau buka Facebook yang lain, live macam-macam. Dia pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12 kata. Satu hari suntuk sampai petang malam. Jadi ilmu ada di mana-mana.
baik dalam Facebook, baik daripada Google, daripada kita cari lah. Tapi maksud kita kena hati-hati lah, jangan pula sikit-sikit Google saja, hadis pun Google. Itu masalah sikit. Kita kena bersama dengan ulama, orang kita rapati dekati sebagai alim pimpin kita. Tapi usaha kita berterusan lah. Dengan Google pun kita dapati, dengan dapatkan fakta, dengan FB pun dengar ceramah disampaikan, dengan guru kita dekati, rapati, buka kitab dan mengaji, belajar apa yang boleh ajar tentang dosa halal haram dan seumpamanya. Jadi kita punya punca ilmu tu penting. Saya punya point ialah punca ilmu tu penting. Baik. Jadi alhamdulillah ini Allah sebut dengan jelas, Allah itu tayyibun, lengkap, sempurna dan tak ada kecuaian, tak ada kurangan sikit pun. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tak terima daripada kita hamba-Nya kecuali yang elok-elok saja. Kita nak bawa kepada Allah amal salih, iman yang kental, amal-amal kebaikan, pahala berterusan, sedekah dermah yang berpanjangan, sedekah dermah yang berterusan malam siang, tak pernah putus derma kita, walaupun sikit tak berterusan. Baik, Ramadan pula sekarang ni, lebih aula tuan-tuan, lebih Ramadan lebih aula kita nak menambah lagi supaya kita bersegera. Bukan mak tinggal Syawal tak bersedekah, bukan. Tinggal bulan sedekah, dah aku dah buat sedekah Syawal, tak sedekah Ramadan buatlah. Tidak. Jangan hentikan. Sebab Ramadan melatih kita untuk membanyak sedekah pada bulan Syawal, kita banyakkan sama. Ramadan didik kita untuk memperbanyakkan amal-amal jariah. Masuk Zulqa'dah, perbanyakkanlah, ikut resmi Ramadan kita dah berpuasa buat ibadat dulu. Jadi kita nak. Patut orang kadang-kadang saya nak hujah sikit kepada sini, dia fikir Ramadan sebulan, bulan ibadat. Bulan baca Quran, bulan sedekah, bulan derma, bulan datang ke masjid ke surau. Bulan duduk sampai pukul 10 malam di surau kerana semayang tarawih tiap malam. Tapi bila selesai Ramadan, ke mana dia? Duduk kat rumah, duduk rehat, santai di cushion di rumah. Kalau maghrib masuk pun santai depan rumah, basuh baju, basuh kereta, jam isyak pun tak selesai lagi, jam subuh tak bangun. Tak ada makna. La syai'. Sebab penerusan tak ada. Kita nak penerusan itu daripada bulan ke bulan, bulan-bulan sampai ke mati. Penerusan bulan-bulan sampai ke mati kita, daripada bulan Muharram, Safar, masuk Rabiul Awal, masuk Rejab, masuk Syaban, masuk Ramadan, sekarang kita gandakan sebab nak bawa amal ni untuk setahun akan datang. Komitmen kita penting dengan agama. Ini sebab itulah kata ulama, komitmen kita dengan ilmu agama, tuan-tuan, dia akan bawa kita banyak pencerahan dalam hidup kita. Orang faham ilmu, dia kenal dosa pahala. Orang faham ilmu, dia kenal syurga neraka. Orang faham ilmu, dia akan kenal mana kebaikan keburukan. Orang faham ilmu, dia akan kenal mana jalan kebaikan, jalan keburukan. Dia akan kenal. Dia akan tahu jalan hitam tak boleh, jalan putih lalu. Kerana ilmu. Orang berilmu, dia tak tahu nak tolong bantu orang yang kemiskinannya melampau, dia kena tolong bantu walaupun sikit. Orang berilmu, dia akan tahu matlamatnya ke mana, ke Allah. Ke akhirat, nak bertemu Allah, dapat syurga menanti. Jadi ini kejelasan pada apa yang diajar oleh agama kita. Jadi saya sebut ini tuan-tuan sebagai satu mukadimah lagi ni. Mukadimah pun dah banyak ni. Nak cerita tentang bagaimana Allah sifatnya baik sempurna, maka Allah tak terima melainkan yang baik-baik daripada amal kita semua, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya ialah bila bercakap tentang mencari halal, satu tuntut. Sebab apa? Kita nak supaya kita nanti berdasar kepada kehalalan dalam hidup, baik perbuatan, sikap, watak, termasuklah pegangan agama kita, masuklah kebaikan soleh. Kita nak supaya apa? Supaya bila sampai tu ketika kita menang, kita berjaya sebab kita jaga halal masa hidup, kita menang daripada masyar. Inilah yang digambarkan Allah dalam Al-Quranul Karim, iaitu di mana firman Allah SWT, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Orang baik-baik kata tayyibin, orang meninggal dunia keadaan Allah redha ni, orang baik-baik, orang angkat martabat. Kata seorang ulama besar bernama bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh besar daripada Mesir. Dah meninggal berapa puluh, kira-kira dalam 10-11 tahun lepas lah meninggalnya, baru lagi ya. Dia kata apa? Dia kata secerdik manusia dalam mencari harta ialah dia akan pilih apa yang datang keuntungan dunia akhirat. Secerdik manusia cari harta dunia, dia akan pilih mana harta yang untung dia dunia akhirat. Ini orang cerdik dalam bab harta. Faham tuan-tuan? Itu orang cerdik kata Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, tokoh-tokoh semasa kita.
cerdik bila dia pilih jalan kebaikan daripada jalan kejahatan. Dia nak selamat, bukan duka cita, bukan hancur di jalanan. Jadi kadang-kadang benda macam ni kita tak melekat lah. Sebab tu bila berlaku kes rasuah, penipuan harta, insyaAllah, dia kalau disconnect tu, dia akan makan masa dalam 10 second, 10 second, 20 second, dia akan sambung balik. Kalau saya berhenti, saya akan sambung balik. Jadi tuan-tuan sabar sekejap, yang dah masuk tu tak payah nak live lagi lah ya. Nak live nanti selesai 10.30 selesaikan, kita live kan. Jadi tuan-tuan sabar sekejap. Saya pun bila tengok disconnect tu, saya rasa cemas juga, sebab kita punya keceriaan hati bercakap ni kadang-kadang kurang ceria dah ya. Sebab penonton pun tak fokus, saya pun hilang fokus kejap, sebab nak fikir bila nak sambung ni, tengok seminit tak sambung lagi. Itu hal saya punya pandangan lah ya. Jadi hilang fokus kita, sebab duk fikir tersambung tak cerita aku ni, sedangkan apa cerita tu kita nak bersambung. Baik, jadi itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau begitu sifatnya, kita fikir, renung kebaikan misalnya amal kita, selesai. Aku cari harta ni demi untuk makan minum anak isteri, demi untuk pelajaran anak aku, sekolah anak-anak, demi untuk besarkan kehidupan hidup mereka daripada sehari ke sehari, untuk makan minum keluarga, beli pakaian, rumah yang menikah rumah tangga. Takkan aku nak cari yang haram, menjadi asbab untuk anak aku jadi orang yang tak elok akhlak, hidup tak tenang. Fikir macam tu. Fikir macam tu, wahai tuan-tuan yang saya harap berfikir macam tu, insya-Allah kita akan menempuh jalan hidup yang selamat. Allah redha kepada kita dan Allah tidak akan sia-siakan harapan kita. Betul, bila saya fikir tentang isu scammer ni, ya, minta maaf lah kalau scammer babitkan orang bukan Islam, kita tak berapa nak kasar sangat lah, sebab dia non-Muslim. Dia tak ada konteks agama daripada sudut halal haram dosa pahala. Mungkin kali itulah kerjaya dia. Tapi kita duka cita jugalah, sepatutnya sebagai moral prinsip hidup ini pun kita jangan tipu orang. Dia walaupun dia scammer bukan Islam, tapi kalau dia ada nilai dalam hidup seharian, dia tak akan tipu orang. Nyanya tipu orang ni, duit dalam bank 1,000 habis di kautnya sampai tinggal 10 sen, contoh RM1, RM2. Tak zalim ke secara kemanusiaan? Zalim. Kalau berlaku pada adik anda macam mana? Lepas sekarang kita nak ingatkan, kalau adik anda ditipu oleh orang, kalau mak anda ditipu oleh orang, ayah anda ditipu oleh orang, macam mana adik-beradik? Dia tak reda, saya rasa. Habis harta adik-beradik, orang tipu skema yang lain, dia tak akan reda. Tapi mengapa anda boleh pada orang lain? Jadi ini isu kemanusiaan. Baiklah, saya tak bincang orang yang macam ni, tapi bincang orang Islam kita. Skema orang Islam yang namanya Muslim, yang namanya Melayu dan dikata Muslim. Macam mana anda boleh hidup dalam suasana macam tu, hari ke hari di atas penderitaan orang lain, sehingga orang mungkin menangis tak berhenti kerana ditipu, diskamkan oleh anda, dan anda mengauk keuntungan baik cash dalam tempoh begitu rupa dengan mudah-mudah untuk ikan harta benda makan minum. Macam mana anda boleh fikir macam tu? Tak bertuhankah anda? Tak ada agama ke anda? Tak ada prospek akhirat ke anda dalam hidup? Tak ada nilai kematian nanti bila masa ke? Tak ada ingat mati bila-bila masa? Tak ada ingat sakit tiba-tiba ke? Sampai tak boleh taubat ke? Tak ingat sampai kubur menanti ke? Tak ingat sampai ada hari masyar, hitungan pada masyar? Semua ini kita kena jadikan panduan. Jangan kita cakap dalam nada aku tak ingat, aku nak kita. Sebab kematian tak pernah datang melainkan tempoh yang kita tak tahu. Maksud saya ialah kita tahu bila, sekarang pun boleh, besok boleh. Tak takutkah kita kalau kita mati tak bertaubat, tak sempat? Mati dosanya banyak, tak sempat nak minta ampun pada Allah. Satu, yang keduanya, kita orang tipu orang ni tuan-tuan. Tipu orang ni macam mana dosa dengan orang? Ni bab cari halal tadi, kita buat yang haram. Kita buat benda scammer, tipu orang dah beratus, ribuan. Agak-agaknya macam mana kita nak kita insaf satu hari? Betul, insaf betul, alhamdulillah. Tapi macam mana kita nak minta maaf orang, nak mohon kemaafan daripada ratusan orang pernah kita tipu? Yang orang tu ada dah mati, ada yang dah pergi jauh, ada yang dah berpindah ganda, ada yang dah berkeluarga makin jauh daripada kawasannya, mungkin dah meninggal lama. Bayangkan macam mana? Oh, terseksa batin anda, terseksa hidup anda. Walaupun dah anda taubat sekalipun, dosa dengan orang tak selesai, anda kena kembalikan semula hak orang. Tipu orang sampai 100,000, kena kembalikan semula hak orang. Itu agama punya cerita. Sebab dalam agama kita nak bertaubat dalam 4 syarat.
Dengan Allah bila berdosa 3 syarat. Satu lagi tambahan keempat, bila dengan orang kita berdosa. Dengan Tuhan kita kena berazam tak buat, buang punca maksiat, dan kita menyesal tak nak buat. Ini dengan Tuhan, tinggal solat, tinggal sembahyang contohnya. Tapi dengan orang, bila kita tipu harta orang, tipu pelanggan, contoh tipu pelanggan, buat skema macam-macam tadi, sampai kau harta orang, kita kena pulangkan balik harta orang. Kalau seorang 1,000, 10 orang 10,000. Kalau seorang 10,000, kalau 5 orang 20,000 contohnya, kena pulangkan balik. Ini yabra'a min haqqis sahibih, kena minta maaf dan pulangkan semula. Macam mana tuan-tuan agaknya? Sebab itulah kehalalan ini wajib dicari daripada awal hidup sampai ke mati. Saya agak emosi sikit bagi dia. Emosi sebab apa? Sebab Ramadan ni, sebab tak makan tak minum ni, emosi sikit lah. Tapi emosi baik, bukan emosi tak baik ni. Ini kemarahan kerana sayang. Ceramah saya ni dikira sebagai marah kerana sayang kepada kita semua. Sebab kita nak hidup suasana Allah redha bukan murka, Allah rahmati bukan Allah benci. Tak nak kebencian Allah kita kena jauhi, apalagi Allah punya kemurkaan kita kena jauhi. Kita nak Allah punya keredaan dan sayang cinta Allah kepada kita baik. Kemudiannya, dalam hal ini kata para ulama, macam halal satu tani, sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan soal kita dan kehidupan kita. Ini antara benda yang kita kena faham, sebab ia berkaitan dengan soal kita dan kehidupan kita. Ketenangan, kesenangan, kebahagiaan datang daripada punca yang halal dalam hidup. Kita buat kita. Tak bercakap Allah, kita dan kita. Tapi kalau punca tidak halal, kita tak akan tenang, dan kita akan perlu kesah rasa gelisah, dan kita akan berada di situasi yang sempit dada, sempit hati, sempit perasaan. Sempit. Allah sempitkan kita sampai macam tak ada satu natijah, satu result dalam hidup kita. Asyik, susah diuji. Ini berlaku. Akhirnya kita akan jadi manusia hilang punca agama dan iman, tersasar daripada jalan hidup yang sebenarnya. Agama tak melekat, jiwa tak melekat dari iman, dan ibadat pun tak ada. Akhirnya kita ada nilai dah. Wal'azubillah. Baik. Kemudian yang seterusnya ialah, bila bercakap ke halal satu tani, dia berkaitan dengan soal kita dan kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bila kita cipta yang halal, yang haram dalam hidup, baik rezeki, pendapatan, kita dengan Tuhan akan terpisah daripada jarak ke jarak, step by step. Ketika itulah doa kita Allah tak mudah terima. Peluang berdoa ni panjang, malam, siang, pagi, petang, Ramadan tak Ramadan, doakanlah. Tapi peluang kita nak Allah kabulkan doa sempit, amat sempit. Maksud doa tak diterima Allah. Allah akan tolakkan doa kita, rad doa kita, bukan kabul. Pintu doa Allah tutup. Ini apa makna kita? Sedangkan Ramadan kita cari pahala melalui doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kerana yang haram masuk dalam jiwa kita, makanan haram, minuman haram, sampai spek pun haram, jam tangan pun haram, semua haram, minuman air pun haram, ais botol pun haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi, macam mana kamu nak diterima oleh doa-doa kamu kepada Allah Azza wa Jalla? Inilah di antara satu hadis yang saya fikir kita boleh ambil dalam ingatan kepada dalam peringatan agama daripada Imam Muslim rahmatullah alaih, bagi soal cerita kat lelaki dalam soal dia dengan kerja haramnya terlalu banyak sangat, bukan halal punca rezekinya. Apa kata Nabi? Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Nabi buat satu contoh cerita yang real. Ini berlaku. Nabi tak berdusta, ini kebenarannya. Seorang lelaki, kata Nabi, berjalan dalam satu jalan panjang. Musafir lah. Musafir zaman tu pada pasir. Ini cerita pada pasir. Kita sekarang musafir kereta, tapi ingat kereta mungkin sesat, mungkin Allah uji dengan aksiden, macam-macam. Minta maaf sebab macam tu ya. Kadang-kadang rosak tiba-tiba, kadang-kadang berlaku kes-kes yang menghilangkan nyawa. Wallahualam, takut kita tuan-tuan ya. Tapi ini cerita Nabi tentang seorang lelaki yang berjalan daripada pasir jauh, nak musafir. Dalam keadaan dia berjalan tu pula, dalam keadaan mukanya, keadaan kusut masai, dengan rambutnya kusut masai, dengan muka yang tak cerah berdebu. Tiba-tiba apabila dia sesat di jalanan. Pada pasir tu sesat, dia tak tahu nak ke arah kanan ke kiri, nak berganjak ke belakang ke depan. Kalau pergi lagi mungkin dia akan
tak jumpa jalan pulang. Padang pasir tuan, kalau kita tengok pada padang pasir, kalau siapa yang pernah harap duduk tanah, saya pernah duduk kat sana tak lama, tapi lama jugalah ya. Kita dah sampai satu tahap, kita tengok ke kanan tu sama aja. Pusing sikit tengok, mana arah aku tadi? Tengok sama aja. Kalau pergi lagi, sesat. Kalau bergerak lagi, mungkin tak tahu ke mana kita. Mungkin ada orang tolong kita, kalau kita seorang-seorang. Nabi kata seorang lelaki ni sesat. Kadang rambut kusut masai, muka yang berdebu, aghbar, maknanya tangan pun diangkat ke langit. Dia mulik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia ingat? Dia minta tolong Tuhan lah. Ya Rab, maknanya wahai Tuhan, tolong aku ni, aku dah sesat ni. Di mana jalan pulang aku? Nak balik semula ke mana ni? Kanan kiri contohnya. Minta kepada Allah. Tapi Nabi kata apa? Saat diangkat tangan itu, diangkat tangan, tapi punca makannya haram, punca minumnya haram, pakaian di badan pun haram juga, punca haram. Kemudian makanan masuk seharian, air botol dibawa tu pun haram juga. Mana semua daripada rezeki haram, punca haram, duit haram, makanannya, minumannya, sampai kepada pakaian di badannya. Kata Nabi SAW, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana Allah nak terima rintihan hambanya itu? Macam mana Allah terima rintihan dia walaupun dalam kesempitan? Maknanya tak ada harapan, tertolak. Ini antara benda yang kita kena yakini. Bila halal tak dicari, haram yang dicari, punca haram bukan halal, pertama doa kita tertolak. Yang kedua, kita tak akan selesa dalam bab ibadat. Tawakuf ibadat. Tawakuf kita berhenti ibadat. Tak boleh beribadat dengan mudah. Usahakan nak buat kerja-kerja besar dalam bab qiyam tahajud. Nak sembahyang zuhur 4 rakaat pun kadang-kadang tak selesai, tak tertunai, tak terbuat. Sebab apa? Jiwa tak terasa seronok nak sembahyang. Dia sampai tahap dengan azan pun musuh. Apalah azan pukul 1 tengah hari, apalah azan subuh pukul 6 ni. Dia marah balik azan itu. Contoh, sebab Allah tarik nikmat beribadat. Nikmat ibadat Allah tarik sikit-sikit, akhirnya dia tak berapa, tak akan rasa seronok nak solat sembahyang, nak sedekah derma. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Allah berkuasa. Ini kenyataan dalam agama. Suatu Nabi sebut, kita berhati-hati, berjaga-jaga. Bila jiwa kita tak jernih, hati tak jernih, penuh dengan dosa, maksiat, keharaman masuk tadi, tidak halal, Allah mula tarik pintu-pintu daripada kita. Pintu apa? Pintu keberkatan, rezeki, pintu rahmat Allah tarik, pintu ibadat Allah tarik. Allah tutup dalam keadaan khatamallahu ala qulbi, Allah cemetikan hati mereka dengan tutupan. Termasuklah telinga mereka dengar, mereka tak dengar lagi. Ini semua, tuan-tuan, satu benda yang kita letaklah sebagai prospek utama dalam kita nak melari kehidupan yang Allah redha dan selamat sejahtera. Sebab itulah cari halal itu satu tuntutan. Baik. Dalam masa yang sama juga, kita nak tengok daripada satu sudut yang lain. Saya, tuan-tuan, saya bercakap dalam keadaan nak kata lompat-lompat tidak, tetapi sebenarnya ini satu di antara benda yang saya kena sebut dalam bahasa mudahnya. Kita cuba rangkumkan semua perkara. Sebab natijah akhir daripada ceramah ini, kita akan berfikir jauh ke hadapan. Cara mudahnya, kita akan nampak di mana kesilapan kita, di mana kekuatan kita. Kalau ada kesilapan, kembali semua kepada Allah. Kalau ada kekuatan, terus kalah. Baik. Dan di antara Siti Amirah, di antara punca haram juga, bukan setakat doa makbulkan, ibadatnya susah. Yang ketiganya ialah dia tidak akan dipandang elok dan baik oleh rakan taulah sahabat anda yang lain. Tak mendapat sahabat yang baik dan rakan taulah yang baik. Kalau dia ada kehidupan punca rezeki haram, orang tahu dia ini memang rezekinya haram, buat maksiat macam-macam dapat rezeki, dia tidak akan jadikan dia dihormati oleh manusia lain. Tak akan dihormati oleh orang ramai. Ustaz, dia ada kawan ramai, kawan setahap dia lah, tapi setakat mana kawan tu akan berkawan dengannya? Saya tak nampak tuan berkawan dengan orang baik ini. Dia berbeza kawan orang tak elok. Kalau kita kawan orang tak elok, sama dengan kita, dia bertahan untuk sekadar minum teh tarik lah, sekadar untuk teh canai sekali seminggu atau sekali 2 minggu, boleh lah, sekadar tu lah. Tapi nak memimpin hidup ke arah keselamatan, tidak. Boleh jadi dia akan ditinggalkan. Orang tinggalkan dia. Sahabat yang sama akan tinggalkan. Tak boleh buat bercara sangat kawan kita seorang ni, makin teruk. Contoh, dia teruk, dia pun teruk, dia kata orang teruk. Sahabat tidak dapat. Sahabat baik tidak dapat, tuan-tuan.
dia tak akan berkawan dengan tuan imam. Kalau punca rezeki haram, susah kawan dengan tuan imam. Dia pun tak akan dekati tuan imam. Bahkan musuhnya dekati imam adalah contohnya. Dia tak akan dekati para asatizah, para ustaz, orang alim, tuan guru. Maknanya, dia akan jauh daripada hubungan dengan sahabat yang baik daripada sudut itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kesan yang haram bila masuk bukan halal masuk tuan. Yang keempat ialah dia tidak dapat, tak diistijabahkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang tidak diistijabahkan Allah Azza wa Jalla. So, saya sebut di pertama kan, itu cerita umum, tapi sekarang kedua ini, ketiga, keempat ini ialah doanya tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang kelimanya ialah orang yang bila terlibat benda haram tidak halal ni, yang kelimanya ialah dia akan disempitkan hidup daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah sempitkan rahmat. Dia tak akan setenang bahagia, sempit rahmat. Patut rahmat ni luas, tenang, bahagia, memanjang, rasa bahagia walaupun air secawan, walaupun murah, taklah mahal, tapi rasa minum selesa, tenang. Tapi Allah sempit rahmat, tak ada ketenangan. Ini 5 perkara yang saya fikir rangkuman daripada kesan daripada tidak halal. Jadi kalau begitu, halal itu macam mana? Kesimpulannya, di peringkat akhir dalam tempoh yang berbaki sekitar 5 minit daripada sekarang, saya akan tamatkan. Kita berduha ni dah hampir sejam ni, cukuplah. Ya, kita berduha ni 1 jam memadai dan hampir sejam dah. Sekitar 3 minit, 4 minit selesai. Baik. Di penghujungnya, tuan-tuan puan-puan semua, kalau kita bercakap tentang mencari halal, itu sebagai tuntutan. Artinya kita bercakap tentang persoalan kita dan kemahuan kita. Kita dan keinginan kita. Kita dan kemahuan, keinginan kita sendiri. Sebab itulah maka para ulama kita menegaskan bahawa seorang yang bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan demi kebaikan, dia akan dapat dan akan capai. Usaha kita akan kita tercapai. Kita nak benda yang benar-benar berfaedah, benda yang baik, benda halal, kita akan usaha dapat, insya-Allah. Allah tak kecewakan. Sebab apa? Pemuncak rezeki Allah. Dia tahu rahsia dalaman hati kita, usaha kita ke mana. Allah tahu. Tapi usaha kita cari kejahatan, keburukan, tidak halal, haram contohnya, pun Allah permudahkan. Sebab apa? Bukan Allah pandai, tapi hatinya dipandu oleh kejahatan syaitan. Hati dah rosak, pun mudah. Sebab tu hari ni kita tengok orang buat maksiat, kadang-kadang sampai pergi seronok, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam urusan pekerjaan haram, sampai peringkat dirasuah. Rasuah bagi dia satu benda main biasa. Rasuah ni satu kerja biasa yang dia tak takut pada siapa, undang dia takut, Allah dia tak takut. Sampai peringkat itulah kerja dia. Tuan-tuan, sebab apa? Syaitan dah menguasai. Bukan Allah yang pandu ke situ, Allah tidak. Syaitan dah masuk dalam jatuh hatinya. Syaitan menguasai dia, seolah dia macam syaitan. Dia macam syaitan. Hidupnya telah dipenuhi oleh kejahatan syaitan. Ini yang kita nak kena setiap doa pada Allah Azza wa Jalla. Tidak ganggu syaitan dengan katanya dalam Al-Quran. Kata apa? Kena banyakkan al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allah, aku maha berlindung dengan daripada gangguan syaitan yang durjana. Ni duk masuk dalam hati aku, nak merosakkan iman akidah aku sampai aku buat kejahatan. Jangan ya Allah. Tutup ruang-ruang syaitan masuk dan buka ruang keimanan untuk aku dekati ilmu dan agama dengan orang baik-baik. Ini rintihan kita, tuan-tuan. Ini rintihan kita. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dalam kesempatan pada hari ini tentang persoalan kehalalan ini, maka dalam hubungan itu, maka jelas kepada kita betapa Nabi juga SAW sentiasa mengangkat darjah martabat orang-orang yang buat kebaikan. Contoh dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah bersabda, Nabi kata apa? Afdalul a'mali 'alal ardi 'ala dhil ardi thalathah. Ada 3 amalan yang Allah paling suka di atas bumi dia ini. 3 amalan Allah paling suka. 3 kerja Allah paling suka. Yang pertama ialah talabul ilmi, cari ilmu. Yang kedua al-jihad, berjuang menegakkan agama. Ketiganya ialah al-kasbu, usaha mencari yang halal, pekerjaan halal, pendapatan halal. Tengok, ini antara 3 kerja Allah suka di atas bumi Allah dia. Allah suka, afdal, pekerja Allah suka, dan Allah letak satu kelebihan. Pertama, talabul ilmi, cari ilmu. Yang kedua, al-jihad,
berjuang tegakkan agama Allah, menentang musuh-musuh Islam yang cuba merosakkan agama. Ketiganya adalah al-kasbu, usaha gigih untuk cari halal, pendapatan, rezeki, makan minum dan sebagainya. Maaf. Jadi dengan itu, tuan-tuan puan-puan semua, bicara kita pada pagi ini pada penghujungnya, Al-Fadhil Ustaz Zamri dan rakan-rakan semua menunjuk kepada kita bahawa jalan hidup kita ini jangan kita sempitkan dengan kesilapan kita sendiri, tapi perluaskanlah dengan cara mana? Kita buka ruang-ruang ilmu dalam hati kita supaya apa? Rezeki Allah jadikan sebagai punca kebaikan, makan minum punca kebaikan, pendapatan punca kebaikan, bahkan makan minum kita dalam redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kehalalan ini tuan-tuan membabitkan banyak perkara. Membabitkan kita punya pendapatan, pekerjaan dan urusan harta makan minum. Kena pastikan. Kita tidak nak kita hanya halal daripada sudut harta, tapi makan minum kita cincai. Makan belaka tanpa kira halal. Tak boleh macam tu. Atau kita fokus pada makan minum. Halal kita cari itu, tetapi duit kita daripada mana? Sumber yang haram. Beli yang halal belaka. Dalam tin ada cetakan halal jakim, makanan kedai halal, baguslah, tetapi punca pendapatan daripada mana? Duit kita beli makanan daripada haram, itu tak jadi. Jadi kita kena cantumkan kehalal semua perkara daripada pendapatan, pekerjaan, termasuklah makan minum kita, harta benda kita, semuanya halal. Hatta sofa di rumah, pintu rumah sekalipun, semuanya dalam keadaan halal, tayyiban, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita ambil sebagai satu kecanaan, kerana kita tidak nak kita tersekat perjalanan kita sebab oleh kejahilan kita, kesilapan kita, dosa kita dalam hal makan minum, harta benda ini menyebabkan kita akan hilang segala-galanya. Allah Maha Adil dengan kita, Allah Maha mengetahui, Allah Maha Kaya, Allah Maha Esa. Kita yang patut jadi manusia yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar pertemuan pada pagi dalam tajuk kuliah duha kita, mencari halal satu tuntutan. Pada buat catatan, terima kasih lah kepada yang dengar, buat catatan, terima kasih banyak-banyak, dan mudah-mudahan kita sebar pada orang lain catatan ilmu kita supaya mereka dapat ilmu juga daripada catatan kita tadi, kita bertambah lagi pahala nanti insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar birahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.